Hai murid-murid, nama saya Cikgu Salbiah. Apa khabar? Dah bersedia untuk kelas hari ini? Pada hari ini, kita akan membincangkan bidang pembelajaran ke-9 bagi tingkatan 2 iaitu haba. Saya akan memberi fokus kepada dua standard kandungan iaitu hubung kait suhu dengan haba serta pengaliran haba dan keseimbangan haba. Cuba anda gosok kedua-dua tapak tangan anda dengan laju selama beberapa saat seperti ini. Apakah perubahan yang anda rasa? Ya, tangan anda menjadi panas. Kenapa ia menjadi panas? Ya, betul. Haba telah dihasilkan. Haba dihasilkan apabila kedua-dua tapak tangan kita bergeser. Sekarang, kita akan bincangkan standard kandungan yang pertama iaitu hubung kait suhu dengan haba. Selain daripada geseran, haba diperoleh daripada sumber seperti matahari, peralatan elektrik dan pembakaran bahan api misalnya kayu, petrol dan arang batu. Haba mengalir dari kawasan bersuhu tinggi ke kawasan bersuhu rendah atau dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Apakah haba dan apakah suhu? Adakah kedua-duanya sama? Mari kita lihat definisinya dahulu. Haba adalah satu bentuk tenaga manakala suhu pula adalah sukatan darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Suhu boleh diukur dengan menggunakan termometer. Suhu sesuatu objek berubah mengikut persekitaran. Misalnya, apabila dipanaskan, suhu air meningkat. Apabila air disejukkan, suhunya menurun. Apakah perbezaan antara haba dan suhu? Haba adalah satu bentuk tenaga, manakala suhu pula adalah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Haba boleh diukur dalam unit joule. Suhu pula diukur dalam unit darjah Celsius atau Kelvin. Kuantiti haba bergantung kepada jenis bahan, kuantiti bahan dan suhu. Tetapi suhu bergantung kepada darjah pergerakan zarah-zarah dalam sesuatu bahan. Jadi kita boleh simpulkan suhu dan haba adalah tidak sama. Walau bagaimanapun, kedua-duanya saling berkait. Dua objek yang mempunyai isi padu yang sama tetapi kandungan haba yang berbeza akan mempunyai suhu yang berbeza. Objek yang bersuhu tinggi mengandungi haba yang lebih banyak. Kita teruskan dengan standard kandungan seterusnya iaitu pengaliran haba dan keseimbangan haba. Haba boleh berpindah di dalam objek itu sendiri atau daripada suatu objek ke objek yang lain. Haba mengalir dari suatu objek yang panas ke suatu objek yang sejuk. Misalnya, suhu persekitaran adalah lebih tinggi daripada suhu aiskrim. Oleh itu, haba daripada persekitaran akan mengalir kepada aiskrim. Minuman ini mempunyai suhu yang lebih tinggi daripada suhu persekitaran. Oleh itu, haba mengalir dari minuman panas ke persekitaran yang lebih sejuk. Haba boleh mengalir melalui kondaksi, perolakan dan sinaran. Kondaksi hanya berlaku di dalam medium pepejal. Dalam kondaksi, zarah yang menerima haba bergetar dan berlanggar antara satu sama lain dengan lebih kerap. Semasa pelanggaran, haba mengalir daripada zarah yang panas ke zarah yang sejuk bersebelahan dengannya. Haba akan terus mengalir ke keseluruhan medium. Perolakan berlaku di dalam medium cecair atau gas. Haba dialirkan melalui pergerakan bendalir sama ada cecair atau gas dari kawasan panas ke kawasan yang sejuk. Apabila dipanaskan, bendalir akan menerima haba dan menjadi panas. Bendalir menjadi kurang tumpat dan bergerak ke atas. Bendalir yang sejuk dan kurang tumpat akan bergerak ke bawah. Proses ini berterusan sehingga keseluruhan bendalir menerima haba. Proses ini menghasilkan arus yang dipanggil arus perolakan.
Haba juga mengalir melalui sinaran. Sinaran berlaku tanpa medium. Kadar sinaran haba dipengaruhi oleh suhu, jenis permukaan dan luas permukaan sesuatu objek. Haba boleh merambat melalui ruang kosong antara zarah atau vacuum dengan cara sinaran. Haba dari mentol disinarkan ke persekitaran. Haba mengalir melalui ruang-ruang kosong di antara zarah-zarah udara. Haba dari matahari disinarkan ke bumi merentasi ruang vacuum yang bersifat vacuum. Haba merambat dari matahari ke bumi dengan cara sinaran. Banyak fenomena alam berlaku melibatkan pengaliran haba. Misalnya, pemanasan bumi oleh matahari. Haba daripada matahari dipindahkan ke bumi dengan cara sinaran. Haba dari matahari merambat melalui vacuum di angkasa lepas. Tenaga haba menembusi atmosfera lalu merambat melalui ruang-ruang kosong antara zarah udara. Di bumi, haba diserap oleh tanah dan air. Kehadiran haba mempengaruhi banyak fenomena alam di permukaan bumi, misalnya perubahan iklim, kejadian bayu laut, bayu darat dan lain-lain. Bayu laut berlaku pada waktu siang. Pada waktu siang, matahari memanaskan darat lebih cepat berbanding di laut. Bayu darat pula terjadi pada waktu malam. Pada waktu malam, darat menjadi sejuk lebih cepat berbanding di laut. Udara panas di permukaan laut mengembang dan menjadi kurang tumpat. Udara panas bergerak ke atas. Udara sejuk yang lebih tumpat bergerak dari darat ke permukaan laut untuk menggantikan udara panas. Kita teruskan lagi perbincangan pada hari ini berkenaan konduktor haba dan penebat haba. Konduktor haba adalah bahan yang mengalirkan atau mengkonduksikan haba. Ia membenarkan haba mengalir melaluinya. Logam adalah konduktor haba yang baik. Contoh kegunaan konduktor haba adalah seperti kuali aluminium, kepingan tapak seterika, senduk logam dan duit shilling. Penebat haba adalah bahan yang boleh menghalang pengaliran haba. Haba tidak boleh mengalir melalui penebat haba. Contoh kegunaan penebat haba dalam kehidupan seharian adalah baju sejuk, pemegang setrika dan sarung tangan memasak. Dua objek dikatakan berada di dalam sentuhan terma jika tenaga boleh berpindah di antara kedua-dua objek itu. Apabila dua objek berada dalam keseimbangan terma, kadar bersih pemindahan tenaga antara dua objek itu adalah sifar. Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama. Contohnya, objek P dan objek Q adalah daripada bahan yang sama dengan isi padu yang sama. Objek P mengandungi haba yang lebih banyak daripada objek Q. Haba mengalir dari P ke Q kerana haba mengalir dari panas ke sejuk. Haba akan terus berpindah sehingga kadar pemindahan haba adalah sifar atau tiada lagi haba dipindahkan antara kedua-dua objek. Kedua-dua objek akhirnya berada dalam keadaan keseimbangan haba. Baiklah, sebelum saya menamatkan perbincangan pada hari ini, mari kita semak apa yang telah kita bincangkan. Diharapkan anda boleh membandingkan perbezaan antara haba dan suhu, menerangkan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk, menerangkan dan berkomunikasi tentang pengaliran haba dalam fenomena alam dan berkomunikasi mengenai haba dan penebat haba serta kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja untuk hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini memberi manfaat pada anda semua. Jaga diri. Sekian, terima kasih.